Hai, Assalamualaikum semua. Hai, pagi. Okey, semangat pagi walaupun petang, kita kena semangat setiap hari, setiap masa kita kena bersemangat. Guys, okey, petang ni, pagi. Okey, Papa Is nak share satu tips. Okey, satu tips. Papa Is dapat banyak persoalan tau tentang benda ni. Okey. So, tajuk kita tentang nak buat live. Okey, live. Tak kisah live marketing, live sharing, live coaching. Okey. Kalau korang nak tahu, dalam bisnes, kalau korang perasan, okay, ramai yang dekat luar sana, banyak kejayaan-kejayaan diorang. Senang cerita, banyaklah kan, dekat dalam Instagram, dekat dalam Facebook. Okay, semuanya, diorang macam mana diorang boleh dapat customer yang ramai, okay, dapat dropship ataupun pengikut yang ramai. Macam mana? Okay, sebab diorang rajin share content. Okay, diorang rajin share experience diorang, pengalaman diorang. Of course, kita bukanlah artis, untuk cerita tentang kita punya story, kan? Tapi korang kena tahu, korang kena tahu yang orang lain, orang di luar sana, dia suka kalau kita share benda yang boleh bagi manfaat pada dia. Macam tu. Contoh ada satu yang Bapak suka tengok, Berani Buat. Antara itulah, ni bukan nak promote tapi just nak cerita. So macam mana dia share content, Khairul Aming contohnya, dia share tentang macam mana nak masak. Semua tu, content tu memberi manfaat pada orang lain. That's why nak cerita tentang live ni, tentang live, live Facebook marketing ke ataupun Facebook sharing ke, sebenarnya kena tengok, kita kena pastikan yang sharing kita tu memberi manfaat. Itu je kunci dia. Macam mana kita nak buat share, macam mana kita nak buat live. Korang kena ingat tau, live ni tujuan kita adalah kita beri manfaat. Tadi kan Bapak cerita kan, tujuan kita memberi manfaat. Tengok pada korang, korang di level yang mana. Kalau korang rasa baru starting nak buat live, especially kalau korang yang baru buat business, tapi nak share sesuatu yang best. Jadi korang share kenapa korang sangat-sangat suka dengan bisnes tu. Itu dia. Teknik ni senang. Korang tak perlu share, korang tak perlu live lama-lama. Papa S dulu pun masa try untuk live, just buat dalam 5 minit ke 10 minit. Itu je. Share tentang apa yang bestnya bisnes kita. Apa yang membuatkan kita tertarik dengan bisnes ni. Kenapa kita nak buat bisnes ni. Apa yang kita dapat dalam bisnes, apa yang kita dapat kat platform tu. Sebagai contoh, Papa Is dekat dalam platform memasak. Kenapa Papa Is suka berada dalam platform ni? Sebab gedung ilmu. Kat sini banyak ilmu tentang bisnes. Of course, ilmu tu tidak sekadar pada cara nak bisnes, tapi cara untuk fix diri kita. Macam mana kita nak improve diri kita jadi lebih baik, tingkatkan credibility kita, ajar kita cara untuk kita berinteraksi dengan orang, connect dengan orang. That's why Bapak suka platform memasak. Nampak tak? So kalau korang buat bisnes lain pun, of course korang mesti ada sebab kenapa korang minat bisnes tu. Of course mungkin sebab korang rasa dalam bisnes tu korang dapat bagi sesuatu dekat orang lain, dapat bantu orang lain. Itu satu benda yang penting tau. Bila kita buat bisnes, pastikan kita dapat bagi manfaat. Bagi manfaat. Of course banyak bisnes yang bagi manfaat sebenarnya. Takaful ke, ataupun property ke. Papa Is ramai kan kawan-kawan dalam takaful, property semua kan. So diorang pun bagi manfaat pada orang lain. That's why diorang kekal dalam bisnes diorang. Macam kita, macam Papa Is sendiri dalam bisnes memasak. Kenapa Papa Is suka bisnes ni? Satu, produk dia. Produk dia. So korang yang baru join, baru first time nak buat live, korang boleh share tentang kenapa korang sangat-sangat suka, fall in love dengan produk memasak. Kek contohnya, kenapa suka sangat makan kek memasak ni? Sebab apa? Orang mesti nak tahu kan, kenapa ramai sangat suka makan kek memasak ni. So kita share kenapa dia sedap, kenapa dia membuatkan kita dihantui. Of course kita ceritalah tentang tekstur dia, tentang macam mana rasa, bau, macam mana kita nak menikmati kek tu. Kita cerita dekat kawan-kawan kita kan. Dalam live Facebook ni ada kawan-kawan kita. Ada kawan-kawan kita, kita share dengan diorang. Betapa bestnya kalau diorang rasa macam mana yang kita rasa. Tu untuk contoh, untuk
kalau korang baru join, okay, korang baru dropship, baru join, korang boleh cerita macam tu, share, okay, share tentang best, tentang produk yang best, okay. Kalau kata kambing perap, dia punya saiz dia setiap keping tu besar, okay, dan bila nak masak tu 10 minutes dah boleh makan. Okay, dia punya perapan ada 24 jenis, ada 24 bahan dalam tu. Okay, korang cerita dan korang cerita pula, okay, 10 minit dah boleh masak, 10 minit dah boleh makan. Okay, share macam tu pun dah menjadi satu manfaat kepada orang lain. Of course kadang-kadang orang tanya, mana nak beli kambing yang sedap tak pernah test lagi kambing-kambing yang ada ni, kambing perap ni, mana yang best. Lepas tu korang pun buat live kan, lepas tu korang share kat kawan-kawan korang. So dia tempat, aku tadi nak cari kambing perap yang best ni, menarik lah, try lah. Sebab dia pun rasa, dia pun tunjuk makan kan. Korang bayangkan korang buat share tu live marketing, okay, korang makan tarik kan. Memang kita dah makan, kita dah tahu dah rasa dia, so kita share makan. Tengok ni, bila makan, tulang ni tak ada daging kat keliling dia guys. Punyalah lembut, okay. Contoh kan. Lepas tu kalau biskut cookies, korang share pula tentang cookies. Cookies ni kan, dia punya tahan tu lama sebab apa? Bekas dia boleh tahan lama. Macam ni kan. Kau tengok ni, ini batang buruk. Nampak batang buruk ni, masak. Nampak tak? Tu. Dia punya bekas ni kedap udara. That's why dia tahan lama. Okay. Serunding, apa semua ada kat belakang ni. Kerepek, pisang, semua tu korang boleh cerita. Itu adalah sebagai level mana bila korang baru start buat, ataupun korang dah buat, korang dah sampai level stokis pun kan, itu yang korang boleh buat. Boleh buat untuk share. Okay. Konten korang jangan risau. Selagi mana konten tu diri korang rasa bermanfaat untuk diri korang, korang boleh share. Lepas tu kalau leader-leader, okay, kalau leader maknanya korang dah sampai sale 2K, korang automatik boleh jadi leader, korang boleh jadi memimpin. Dalam bisnes memasak, bisnes model dia adalah networking. That's why korang nak berjaya, nak hit level yang tertinggi, income yang besar, of course korang kena bina team. Korang kena bina team. Dan bina team, hai Taha Muhammad, okay. So bina team ni bukanlah satu benda yang macam, macam mana Bapak Ish bina team ni, macam sekarang saya nak kena ajar diorang ni, ajar diorang tu, apa semua. Actually bina team maksudnya korang membantu orang lain. Korang membantu diorang. Bila masuk join dengan korang, of course dia nak satu, diorang macam mana nak buat sale sebab kita dah buat sale 2,000. Okay, ni syarat tau, syarat je 2K tu syarat untuk melayakkan kita sebagai untuk memimpin orang pula. Okay, 2,000 tu macam mana korang buat sale 2,000? Okay, sebab dalam memasak actually 2,000 tu KPI untuk jadi seorang ejen. Dan bila korang dah jadi ejen, automatik bolehlah jadi leader. Korang boleh ada anak team untuk korang bantu dia. Untuk korang bantu dia macam mana nak buat sale 2,000 macam korang buat setiap bulan. Okay, so kat situ share dah kan. Korang tunjuk, tengok ni, macam contoh kata Taha kan. Taha ni katalah dia ejen, so dia ada team. Okay, dia kata dia share dengan anak team dia. Okay, tengok ni, tengok saya buat. Okay, saya PM macam ni, ayat macam ni, tengok hasilnya macam ni. Tunjuk dekat handphone tu, screenshot, tunjuk. Contoh kan. So kat situ anak dropship macam, oh macam tu lah, saya ingat kan susah kan. Nampak tak? Sebab kalau korang nak tahu, mostly manusia adalah visual. Dia perlu tengok. Bila dia tengok, baru dia macam, oh macam tu. Tapi kalau kita untuk cerita, tahu tak macam mana nak berjaya dalam bisnes ni, korang kena posting, korang kena macam-macam lah. Kita cerita-cerita tapi kita tak tunjuk kan, kita tak tunjuk result yang sebenar tu. Okay, korang buat posting, Papa Ish cakap macam ni tak sebab apa tau, ramai gila dalam memasak ni yang sale personal dia gila-gila kau punya, maknanya sampai 3K, 4K, tapi dia rasa macam dia ni tak hebat. Dia rasa tak macam wow. Sebenarnya sale dia tu memang wow gila. Macam macam mana dia maintain sale 4K, 3 ke 4K, 2K tu pun dah kira. Kau bayangkan sale bulanan 2K kan. Kalau korang dah biasa buat sale 20,000, 30,000, of course lah mungkin korang rasa macam 2-3 ribu tu tak banyak. Tapi orang yang baru nak start, nak buat sale RM100 pun dia macam kira-kira macam boleh ke macam tu tau.
Tapi korang yang buat 2K ni, korang share kat diorang, tengok ni. Hai si Selina. Okay, korang buat sale 2K ni, korang share, korang tunjuk. Okay, tengok ni. Mami Elina tengok buat, Mami buat macam ni PM dekat kawan Mami ni, tunjuk macam ni je. Lepas tu result dia tengok ni, dia nak order 10 bekas. Anak tim korang, dia akan tengok macam, wow, kan, Mami aku boleh buat, aku kena buat macam tu juga. Test, buat, dia dapat pula. Aduh, dagilah double kan dia punya yakin dia tu. So dia akan lebih yakin, dia akan buat. Tapi kalau kita tak share benda tu, ni macam technical tau. Technical. Maknanya memang of course dalam bisnes kita kena ada banyak aspek untuk kita berjaya. Antaranya dari segi emosi. Emosi ni lebih kepada spiritual, emosi dalaman. Okay, tentang macam mana kita nak berjaya. Kita kena yakin dengan, percaya dengan diri kita, dengan platform, dengan founder, dengan produk. Okay, itu of course lah. Tapi dari segi technical, macam mana cara untuk hit, okay, untuk hit target, of course dia ada technical. Hai si Selina. Okay, so dari segi technical tu, korang dah buat sale sampai 2,000 ke atas. 1,000 pun kan, 1,000 pun dah mantap gila guys. Kita kena ajar tim kita macam mana cara nak buat tu. Share, tunjuk tau. Screenshot kita punya tu yang real tu, bukannya fake. Korang punya sale tu memang real tau. Real. So just tengok balik dekat korang punya PM kan, personal message dekat customer kan, screenshot, tunjuk dekat anak tim, dekat dalam group korang. Dalam group tu banyakkan share result korang, macam mana cara korang buat, dan share result dia. Tengok ni, saya buat macam ni, saya dapat macam ni. Tapi korang kena ingat, dalam mana kita nak tunjukkan cara tu, of course akan ada juga akan ada juga benda yang kita kena tunjuk supaya diorang elakkan. Sebab apa? Kita manusia tau. Kita biasa buat salah kan, silap kan. Kita PM, contoh kita PM masa tu, kita cerita, ada satu contoh yang Bapak Is ingat lagi, daripada dropship Bapak Is share. Okay, dia tersilap tanya, okay tak kalau saya bagi, saya charge delivery charge, boleh tak saya delivery charge, saya charge dalam RM5. Dia tersilap tanya. Okay, so benda tu share dengan anak tim. Okay, korang macam ni tau, Mami. Okay, ni yang dropship Papa Is tu perempuan lah kan, Mami lah kan contohnya. Okay, Mami tersilap ni, tengok ni. Bila Mami tanya macam ni, dia terus cakap, kalau saya kena DC tu, delivery charge, saya tak nak lah, saya cancel lah order saya. Nampak tak? Benda tu, pengalaman tu, dia akan mengajar kita diri sendiri. Dan bila kita share dekat yang lain, diorang pun akan elakkan. Dia akan elakkan. That's why, apa je pengalaman kita dalam bisnes, okay, bila kita ada team, bila kita share benda tu, dia akan bagi manfaat kepada team. Okay, korang, kalau korang dropship pun, benda ni korang boleh share. Sebab apa? Sebab benda ni master stokis pun alami, semua yang ke atas-atas pun hadap benda yang sama juga. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, emosi kan. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita reply message pun tersilap. That's why nak berjaya dalam bisnes, kena jaga emosi. Okay, kena jaga emosi. Pastikan yang emosi kita sentiasa tenang. Okay, nak emosi tenang, ingat matlamat kita dalam hidup. Kenapa kita lahir dekat dunia? Of course, kita selalu belajar, kita kat sekolah kita dengar, okay, kita lahir kat dunia ni sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan kita nak mencari rezeki. Betul soalannya. Kita bantu anak tim shortcut dari buat apa yang pernah kita buat. Betul. Maknanya kita bantu anak tim supaya tak tersilap. Okay, tak buat kesilapan yang sama. Itu sebab kita share. Okay, so berbalik pada tadi, maknanya kita ni dekat dunia, kita lahir untuk kita beribadat. Of course, kalau untuk yang Muslim, kita beribadat. Tapi sebenarnya beribadat ni bukanlah kadar kata pergi semayang, solat, zakat, apa semua tu, tak. Mencari rezeki pun benda yang sama, ibadat juga. Mencari rezeki,
Okay, memberi manfaat pada orang. Itu semua benda-benda yang baik. Ibadat ni benda-benda yang baik lah kan. Buat manfaat pada orang, share. Jadi bila kita tahu tu adalah tanggungjawab, okay, dia seolah-olah macam mission kita. Kita punya misi tau. Ni Bapak share dari segi sudut tu tadi Islami sikit. Tapi Bapak tarik balik kepada macam bentuk game pula. Bentuk game dalam game korang main, ada misi dia tau. Korang nak capai sesuatu tu, korang kena buat sekian. Kalau korang tak buat, tak capai. Jadi wajib korang buat untuk capai. Jadi walaupun korang gagal, korang akan buat lagi. Korang main game kan, tak kisahlah Candy Crush ke, apa ke, RPG main tembak-tembak ke, ataupun main tactical game ke, sebarang game. Bapak boleh jamin lah, ramai yang dalam kita ni, kat dunia ni, ramai yang ada rasa seronok main game. Sebab main game ni dia ada satu dia akan dia akan macam pump, macam apa, dia akan trigger kita punya rasa happy tau buat benda tu kan. Memang kadang-kadang ada game yang kita main stress kan, tapi dia ada achievement kat situ dan dia akan buat kita rasa nak lagi buat, sikit lagi. Lah patutnya buat macam ni tadi. Alamak, kalau tahu tadi, lepas tu kita boleh restart. Main lagi. Tapi dalam live kita buat silap, kita kena perbetul lah. Tapi kita perbetulkan tu ikut yang kita dah belajar tadi. Dan actually kalau korang masuk dalam bisnes, korang ada mentor tau, korang ada guru. Kalau nak elakkan kesilapan tu, itu sebab kita kena belajar. Tadi sebagai leader kita ajar anak tim kita kesilapan yang kita dah buat, okay, supaya diorang tak buat. Dan sebagai dropship pula, sebagai anak tim, korang belajar dari kesilapan leader korang. Itu sebab korang kena rapat dengan guru korang. Okay, okay, tentang live ni, Papa cerita tentang live, tapi cerita dah bawa ke tempat lain kan. Nampak tak kepentingan live tu? Nampak tak apa benda yang nak cerita dalam live korang? Dalam live Facebook live macam ni, ataupun Facebook live ke, dalam Instagram live ke kan. Dalam untuk korang bercerita. Dia bercerita je tau, dia sharing. Macam Bapak sekarang ni. Okay, kalau korang nak tahu, awal-awal dulu ni Bapak nak cerita lah kan. Sekarang aku apa? Okay, live ni mula-mula memang kita akan ada macam kertas tau tepi ni. Kertas. Okay, ni Bapak nak cerita perkembangan tau dalam Bapak buat live. Dulu Bapak ada screen dekat tepi. Okay, buat point. Okay, starting korang nak buat live, memang korang kena ada benda tu, point-point tu. Okay, nak cakap apa, tajuk apa, buat macam tu. Okay, ada buku kat tepi kan, buat. Okay, tapi bila korang lama-lama, korang akan biasa tau. Sebab live ni tentang sharing. Okay, korang buat kertas, macam kertas kecil pun cukup. Macam kertas ni kan, kertas petak ni, korang tulis point. Contoh korang nak share apa hari ni, cara saya buat 2K dalam seminggu. Tulis apa saya buat. Saya rapat dengan guru. Nombor 1 kan, saya rapat dengan guru. Nombor 2, saya ikut sebiji-sebiji macam guru ajar. Nombor 3, saya try dulu makan. Okay, sebab guru saya cakap, kalau saya tak makan dulu, rasa susah saya nak sampaikan pada customer. Itu korang tulis sini. Lepas tu masa live korang letak yang kertas ni kat tepi. Okay, nombor 1 guys, untuk kita buat 2K dalam masa seminggu, apa cara dia? Korang baca kat situ. Okay, nombor 1 tadi saya tulis, kena ikut apa yang guru cakap. Okay, cerita dekat screen kan, cerita dekat live. Korang kena ikut apa yang guru cakap. Sebab apa? Guru dah pun lalui benda tu. So dia ajar kita pun buat, supaya kita tak buat, supaya kita ni lebih cepat grow dan kita kurang kesilapan. Macam tu guys, cara nak buat live ni macam tu je. Okay, dan okay, tentang nak buat live ni, ada orang tanya. Satu tentang tadilah, tentang topik konten. Konten simple. Konten untuk live, konten simple je. Okay, hi Najah watching. Okay, nak buat live, konten dia mudah. Share apa yang kita belajar. Okay, share apa yang kita belajar. Kita ajak apa yang kita dah ada dalam diri kita, apa yang kita dah buat, apa yang kita rasai. Okay, itu cara dia. Konten ni mudah je. Kalau nak kata live marketing, apa yang kita nak makan, kita share. Kalau live sharing, share je lah apa-apa kan? Berkaitan apa pun boleh.
Kalau live coaching, kita akan ajar berkaitan dengan bisnes yang kita buat. Okay, kita buat tentang bisnes memasak. So kita ajarlah cara untuk elakkan daripada item burn, cara nak pick up dekat outlet. Benda-benda tu walaupun kita rasa macam biasa, tapi bagi anak tim kita, bagi orang lain, kalau korang tak ada tim, korang boleh share tau sebenarnya benda tu. Okay, korang kan ada grup besar kan, korang ada grup besar. Kat dalam tu korang share dekat kawan-kawan korang, adik-beradik lah kira kan. Share benda tu. Dan of course, korang akan rasai satu benda yang memang tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata lah. Korang akan rasa tau dalam diri, dalam jiwa kita. Okay, sebab business is emosi tau. Okay, korang tenang buat business, korang akan mudah nak berjaya. Okay, korang boleh buat, korang punya sale akan datang sendiri. Tiba-tiba korang tengok, sale dah 10k kan. Okay, tiba-tiba sale, dah 20k, dah 30k. Tiba-tiba je, sebab kan korang rajin share tau. Share, bila kita share ni, kita tak desperate. Kita tak ada macam, aku hari ni nak kena buat live supaya aku punya sale 30 juta. Tak. Kita share sebab kita nak bagi manfaat. Okay, kita nak bagi manfaat. Dan ilmu tu, kalau kita dapat bagi manfaat pada orang lain, korang percayalah, korang dalam buka ada, dah pukul 7-6 minit dah. Okay guys, so itulah dia tentang share. Okay, share marketing macam mana tadi Bapak cerita dah. Share live marketing tentang produk. Okay, live sharing apa-apa pun yang korang nak share selain daripada bisnes korang. Live coaching, of course, tentang bisnes korang yang korang buat, macam mana orang lain dalam bisnes korang ni yang boleh manfaat daripada sharing live coaching tu. Okay, teknik-teknik, benda-benda yang untuk elakkan, benda-benda yang kena buat untuk berjaya. Okay guys, itu saja Papa nak share petang ni. So dah nak berbuka. So Papa doakan korang, okay, berjaya dalam bisnes yang korang buat. Okay, dan ingat kita, bila kita banyak memberi manfaat pada orang, okay, manfaat yang lain yang kat luar sana, manfaat akan datang pada kita berganda. Dia macam seolah-olah konsep sedekah. Okay, kita sedekah 1, kita akan dapat 10. Itu benda yang kita kena yakin. Okay guys, so selamat berbuka. Okay, sebelum nak tunggu waktu berbuka, doa. Okay, antara waktu mustajab doa sekarang. Okay, sementara nak tunggu berbuka ni, doa. Okay guys, doakan kejayaan kita dalam bisnes, kejayaan kita dalam hidup kita. Okay, untuk kita capai kejayaan, doakan. Okay, permudahkan urusan dan lain-lain lagi. Dan lagi bulan Ramadan ni. Okay, InsyaAllah guys, jumpa lagi dalam live yang akan datang. Semoga manfaat daripada live ni dapat memberi manfaat pada korang semua. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat berbuka. Bye-bye.